Assalamualaikum dan apa khabar semua? Baik, dalam video ini saya bersama rakan seperjuangan saya, cantik berseri orangnya, Halimatun Asma, akan berkongsi serba sedikit mengenai tajuk businessman atau ahli perniagaan. Jadi, dalam video ini saya bersama rakan saya akan berkongsi serba sedikit mengenai apa itu ahli perniagaan, nilai moral yang perlu ada pada ahli perniagaan dan rancangan perniagaan. Sebelum itu, apakah maksud perniagaan? Perniagaan ditakrifkan sebagai satu aktiviti pengeluaran dan penjualan barang serta perkhidmatan yang dikehendaki atau diperlukan oleh pengguna yang bermotifkan keuntungan. Seterusnya, apa pula maksud ahli perniagaan? Okey, ahli perniagaan bermaksud seseorang yang terlibat dalam menjalankan apa-apa aktiviti berkaitan perniagaan dengan tujuan komersial dan perindustrian yang bermotifkan keuntungan. Saya yakin dan percaya setiap ahli perniagaan pastinya memasang impian yang tinggi mahu berjaya dalam perniagaan yang diceburi. Oleh itu, saya ingin kongsikan 3 nilai penting yang perlu ada pada diri seseorang ahli perniagaan untuk terus berjaya, insya-Allah. Nilai yang pertama adalah nilai integriti. Apa maksud integriti ni? Integriti bermaksud kejujuran dan ketinggian prinsip moral yang dipegang oleh seseorang individu. Sebagai ahli perniagaan, kita perlu ada nilai ini untuk menjaga reputasi perniagaan kita. Oleh itu, kita perlu bersikap jujur, menepati janji dan membina hubungan yang baik dengan semua pihak berkepentingan seperti pelabur, pelanggan maupun masyarakat. Nilai yang seterusnya adalah nilai adil dan saksama. Sebagai seorang ahli perniagaan yang beretika, nilai ini amat penting dalam dunia perniagaan dan perlu diamalkan dengan konsisten tanpa sebarang diskriminasi, tidak kira daripada pelabur syarikat gergasi maupun daripada pelabur kecil. Contohnya, kita sebagai syarikat pembekal, haruslah kita bekalkan bahan mentah dengan harga dan kualiti yang sama tanpa nilai siapa pelanggan kita. Akhir sekali, nilai yang ketiga adalah nilai bertanggungjawab. Seorang ahli perniagaan yang bagus, kita perlu ada tanggungjawab dan komitmen yang baik serta tinggi tidak kira terhadap para pelanggan, pekerja, pembekal, perkhidmatan, pihak berkuasa, pihak media maupun masyarakat. Contohnya, tanggungjawab kita kepada pelanggan. Kita perlu komited untuk berikan produk atau perkhidmatan kita yang terbaik buat mereka. Kesannya, perniagaan kita akan lebih dipercayai oleh pengguna. Jadi, itulah 3 nilai yang perlu ada pada diri seseorang ahli perniagaan dalam memastikan perniagaan yang diusahakan terus maju dan berdaya saing. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya untuk berkongsi mengenai kaedah rancangan perniagaan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, macam mana dengan penerangan yang disampaikan oleh sahabat saya sebentar tadi? Menarik bukan? Jadi, sekarang saya akan menerangkan apa yang perlu dilakukan oleh kita sebagai peniaga dalam menentukan hala tuju sebenar perniagaan tersebut. Oleh itu, sebelum memulakan sesuatu perniagaan, perancangan perniagaan adalah sangat penting untuk dilakukan. Salah satu kepentingan menyediakan rancangan perniagaan ialah untuk menilai sama ada peluang perniagaan yang ingin ditawarkan itu berdaya maju atau mungkin sebaliknya. Ia juga sebagai panduan bagi kita sebagai peniaga untuk menguatkan risiko kegagalan dalam perniagaan. Oleh itu, sebelum kita memulakan sesuatu perniagaan, perancangan perniagaan adalah sangat penting untuk dilakukan. Jadi, analisa SWOT telah diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey pada tahun 1960 di mana dapat membantu peniaga memahami kekuatan dan kelebihan perniagaan mereka. Ia juga digunakan untuk mengenal pasti peluang dan ancaman yang kita sebagai peniaga bakal hadapi. Analisa SWOT ini adalah sebagai salah satu teknik atau mekanisme untuk kita sebagai peniaga merangka rancangan perniagaan dengan betul dan lebih bersistematik. Baiklah, analisa SWOT yang pertama ialah kekuatan. Kekuatan bermaksud faktor dalaman yang positif untuk perniagaan kita atau di mana satu situasi yang berada di bawah kawalan kita. Contohnya, personaliti kita sebagai ahli peniaga, di mana dalam John Holland Typology, iaitu salah satu teori perkembangan kerjaya, menyatakan bahawa personaliti bagi ahli peniaga
adalah lebih kepada enterprising, iaitu berpersonaliti yang extrovert, sukakah pencapaian, mempunyai cita-cita yang tinggi dan sentiasa bersemangat. Selain itu, apakah kelebihan produk kita berbanding dengan pesaing terdekat kita? Apakah sumber yang kita ada dalam menjalankan perniagaan kita? Adakah sikap pekerja yang positif, reputasi atau kecanggihan teknologi yang kita miliki? Yang kedua ialah kelemahan. Kelemahan bermaksud faktor dalaman yang berada di bawah kawalan kita yang sekaligus menghalang kemampuan kita untuk mencapai objektif sebenar perniagaan kita. Kita sebagai peniaga perlu proaktif mengenal pasti apakah kelemahan yang kita ada dan perlu bertindak memperbaikinya untuk kekal bersaing dengan persaingan yang ada. Contohnya, adakah bisnes anda bertapak di tempat yang tidak strategik dengan kehendak masyarakat? Atau adakah perniagaan anda mempunyai sumber yang terhad seperti sumber teknologi yang minimum atau mungkin sumber keuangan yang tidak mencukupi? Baik, seterusnya adalah peluang. Peluang merujuk kepada keadaan persekitaran luaran yang boleh menyediakan ruang atau peluang kepada organisasi membuat perancangan strategik yang baik. Contohnya, peluang ialah perubahan dasar kerajaan yang memberi peluang kepada perniagaan. Contohnya, skim baucer buku. Untuk pelajar pengajian tinggi akan memberi ruang untuk industri buku. Yang seterusnya adalah ancaman. Ancaman merujuk kepada ancaman yang disebabkan oleh faktor persekitaran. Contohnya, wujud pesaing sesebuah pasaran akan menyebabkan jualan produk akan menjadi merosot. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian kami dapati bahawa analisa SWOT adalah satu kaedah yang sangat membantu kami dalam mengenal pasti faktor dalaman dan faktor luar dalam kerjaya sebagai ahli peniaga. Dan berdasarkan sesi interview bersama pakar dalam bidang perniagaan, kami dapati bahawa kemahiran berkomunikasi dalam pelbagai bahasa amat memainkan peranan yang penting dalam menjalankan sesuatu perniagaan. Seperti mana yang kita ketahui, penggunaan teknologi adalah amat ditekankan dalam menjalankan perniagaan masa kini, di mana ramai peniaga mempromosikan perniagaan mereka menggunakan teknologi seperti menggunakan blog, media sosial, laman-laman web seperti lazada.com, mudah.com, Shopee dan sebagainya sebagai platform menjual produk mereka. Thank you, Dr. Noadli, for taking time to be with us. Okay, Doctor, the first question is, in your opinion, did career as a business person offer more opportunities for advancement? Basically, firstly, I would like to say that in the context of this modern world, with the advancement of the technology in IR 4.0, basically we have this opportunity for the young generation to venture in business. That they have to look into the need of the business. Basically, the business is actually moving towards the IR 4.0. So, as much as businessman is actually, our woman is actually very encouraging for the to venture, because this is one of the alternative career. Instead of working as an employee, you work as we call it a business person. So, woman, I believe doing this, they have challenges. Okay, you have challenges in doing business. You will have the time whereby you'll be having a lot of difficulties. For example, during this time, during the COVID-19, many businesses are being affected by the pandemic, and therefore the business is actually not going very well. So in terms of business operation, they have to shut down the operation during the restriction movement order. So this is one of the challenges. And also there are also other challenges whereby you need to see, to penetrate the market, okay, how you want to win the customer's heart and so on, right? So
from my personal opinion, is that business is actually a good venture for. Thank you, Doctor. Next question. In your experience, whether financial management skill or the power of communication is important as a business person? Yes, this is very, very, very important, especially for financial skill and also communication. Okay, so for the first question that you asked about financial, we call it management. Business person, you need to know how to manage your business, how to manage your cash flows, how to read the financial statement. Okay, to ensure that whenever you do business, you know that whether your business is actually making money or losing money. So one thing is that some of the business person did not know how to actually manage the money. So whatever comes in their business, they use it as their own. So that is not so basic. To actually manage your finance. So basically, for example, during this pandemic of COVID-19, right? So as a business person who has actually saved some of their income from the previous operation, basically we will have enough or sufficient money, right, for us to continue operation, even though we have problem during the RMO, the Restricted Movement Order, during the pandemic of COVID-19. The second one is that communication. Okay, for a business person, you need to have a very good communication, especially in English language and also in Bahasa Malaysia, right? So, for example, because if you want to go for international, so you need to actually communicate, okay, with the international customers, suppliers in an international language. So, one of the language is actually English, right? So, if you have to learn also to understand, for example, the Arabic language or the Mandarin language is also actually is also good for you. But communication, effective communication, is very, very important. So that's why it's actually a must for a business person to have these two skills: the financial management skill and also the power of communication to pursue career as a business person. Thank you, Doctor. Next, can you explain what requirement needed for the business person in facing Industrial Revolution 4.0? Industrial 4.0 is actually it's a combination of e-commerce, right? E-commerce, combination of physical, automatic, robotic, and also the integration of database between your supplier and also your customers, right? So if a business person want to venture into Industrial 4.0, they have to have the knowledge how to do it, right? So knowledge of how to do it is actually very, very crucial for a business to venture into Industrial 4.0. But you can actually start from e-commerce, then update your e-business, and then maybe you can come to Industrial 4.0. Industrial 4.0, if I can give examples, okay, such as Amazon, Lazada, okay, Alibaba, and so on. That is actually that's an example of businesses that actually using Industrial 4.0. Because if you look at Amazon, for example, they have robotic, okay, to dispatch or to take their product that been in the warehouse, okay, which is as large as 7 football field, right? So basically, it's very, very large. So from one side to another side will take a long time. However, once they use what you call it robotic, and also it's actually using engineering aspect, combination of the computer knowledge, right? The thing can be done very easily. The idea is that the knowledge of how to do it is very, very important. Okay. Thank you, Doctor. Last question. What is your advice to graduates who wish to venture into this path? Well, first thing first is that you need to improve your communication skill. You need to improve your financial management skill.
all of these skills are very important. And also other skills, right? This is just not on your, what you call it, the knowledge, but also the soft skills, right? So very, very important for you to increase it. And then in terms of for your, what you call it, knowledge, okay, for the Industrial 4.0, these need to be, you need to actually work with other students from other fields. For example, you need to work with students from the engineering, from the computer science, from the economics students, business students, and so on. So when you work in a team, then probably you will actually you can actually success in this area. Menarik bukan perkongsian daripada Dr. Nur Adli? Maka itu, setakat ini dahulu perkongsian kami mengenai ahli perniagaan. Saya harap perkongsian daripada kami ini sedikit sebanyak memberi ilmu baru buat kita semua. Akhir kalam, jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, insya-Allah pasti kita bertemu lagi. Jap, jangan lupa jaga kesihatan di musim pandemik ini ya. #kita jaga kita. Assalamualaikum.